Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi sebelum kita memulakan majlis untuk malam ni, saya ada satu pengumuman. InsyaAllah saya bercadang malam ni saya lajak sampai 8.35, 8.40 macam tu saja kot. Lepas tu saya mungkin tak bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menunaikan solat fardu Isya secara berjemaah. Kerana sahabat saya meninggal hari ni, siang tadi meninggal tiba-tiba. Tiba-tiba tak ada penyakit apa, tak ada, tengah tidur tu tak ada lah. Jadi sekali depa Allahumma salli alaihi nak semayang jenazah pukul 9 malam dekat Masjid Besi Margum. Jadi dah lebih kurang 20 minit, 15-20 minit tu, dan insyaAllah saya sampai kat depa. Jadi kesempatan untuk ada ni, marilah sama-sama kita sedekahkan kepada arwah sahabat saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, bagi menyambung perkongsian saya pada malam ini, InsyaAllah kita akan tengok kalau ikutnya kita habis dekat yang lah kali pasal solat sunat tasbih. Sahabat tanya Nabi, ada ke orang boleh buat? Nabi kata kalau tak boleh buat tiap malam, buatlah setiap minggu, seminggu sekali. Sebulan sekali tak boleh, sebulan sekali, seminggu sekali tak boleh, seminggu sekali. Buatlah sekali dalam seumur hidup. Itulah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab dia daripada Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi, itu dua tokoh ulama yang berbeza. Kot tuan-tuan bisa dengar nama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, dua orang tokoh yang berbeza. Dua orang tokoh yang berbeza. Macam Ibnu Arabi ni antara ulama yang menjadi agak kontroversi sikit lah di kalangan sarjana-sarjana Islam. Sama ada yang kata dia sesat, ada yang kata dia tu wali Allah. Wallahu a'lam. Cuma saya lebih cenderung kata, saya mengambil pandangan Imam Ibnu Arabi, dia bukanlah daripada kalangan imam yang sesat. Yang Ibnul Arabi ni lain, orang yang berbeza. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab
Imam Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitabnya tu sampai habis. Hal ni dia cerita berkenaan tentang sanad-sanad lah. Jadi saya tak hurai dah. Jadi kalau ikutnya perbahasan tentang solat sunat tasbih habis dah. Habis dah. Wallahu a'lam. Selesai tuan-tuan. Jadi insya-Allah malam ni kita akan tengok perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah dalam menyatakan zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Nah, zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Surah At-Taubah ayat 103, yang bermaksud ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Baik. Sekali saya syarah. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Sahih Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda telah berkata, apabila datang kepada baginda satu kaum yang membawa sedekah. Ada satu kaum pergi jumpa Nabi bagi sedekah. Lalu baginda mengucapkan Allahumma salli alaihim. Doa tu, Allahumma salli alaihim. Baik. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada mereka. Abu Aufa datang kepada baginda dengan membawa sedekah, dan baginda juga mengucapkan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan dan berkat kepada ali Abi Aufa, kepada keluarga Abu Aufa. Baik. Selesai. Tekan ini dulu. Kalau dalam kitab ni yang tuan-tuan nak pegang ni, adalah terjemahan daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah. Bila saya belik terjemahan kitab Al-Azkar dengan matan yang asal dalam bahasa Arab, kalau kita tengok kod belakang ni, sehari kita akan jumpa kod belakang ni, ada beberapa penerangan berkenaan tentang doa ni. Dia nampak macam pening, sebab bukanlah saya kata mutarjim, penterjemah tu salah terjemah. Cuma kalau dibaca dalam bahasa Melayu nampak pening. Jadi untuk mi'yar objektif pada malam ni, saya akan syarah berkenaan doa dan berkenaan tentang hukum membaca doa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan doa zakat ni. Jadi saya mungkin akan baca sampai ajarakallah tu. Hak belakang tu mungkin saya tak baca dah. Mungkin saya tak baca. Setengah daripada tu mungkin saya tak baca. Sebab bahasa terjemahan dia tu agak pening. Kalau dia baca hak dalam matan hak dalam Arab, insya-Allah dia boleh faham. Macam ni. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum saya nak syarah bab doa zakat. Zakat ni dia termasuk dalam perkara-perkara tabarru'at, sedekah. Dia duduk dalam bab sedekah. Sedekah ni ada dua hukum. Satu hukum dia adalah hukum sunat. Satu hukum dia sunat. Yang kedua, sedekah ni termasuk, yang kedua hukum dia adalah wajib. Yang wajib tu zakat. Jadi zakat ni sedekah, tapi sedekah yang wajib. Baik. Kita cerita berkenaan tentang sedekah yang hukum dia sunat, yang bukan hukum dia wajib. Kalau mengaji dalam kitab fiqh, dalam tajuk fiqhul muamalat, fiqh muamalat, ada satu tajuk, nama tajuk tu adalah al-hibah, hadiah. Hadiah hibah ni dia duduk dalam kategori akad tabarru'at.
akad yang kita kata sedekah. Jadi hibah ni termasuk dalam akad sedekah. Hadiah ni kira termasuk akad sedekah. Jadi kalau kita sedekah ke orang ataupun kita memberi hadiah kepada seseorang, hukum antara perbahasan yang dibincangkan ialah mal hukmu ar-ruju'u 'anil hibah. Apa hukum kalau kita ar-ruju' 'anil hibah, kita ambil balik hadiah hak kita bagi, sedekah hak kita bagi. Orang kita sebut buruk siku. Buruk siku. Apa hukum dia? Contohnya yang kadang-kadang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dia tunang, dia bagi cincin. Kawan punya kawan tak jadi tunang. Tak jadi tunang, tak jadi kahwin. Tunang lah, tak jadi nak kahwin. Bila tak jadi nak kahwin, hak tunang lelaki ni kata, itu cincin tunang tu saya beli mahal tu. Mak ada 7-8 jadi dah lalang putui, saya nak balik lah cincin tu. Saya nak balik cincin tu. Hak saya duk bagi teddy bear ke apa ke, saya nak balik. Dia kata mujuk makanan hak saya belanja tu tak boleh muntah. Kalau muntah pun saya nak balik juga. Dia kata, apa hukum kalau kita ambil balik hadiah ataupun sedekah yang kita bagi? Kata ulama, la yajuz, tak boleh. Tak boleh. Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, barang sesiapa yang dah bagi hadiah ke orang, kemudian dia ambil balik hadiah hak dia bagi, dia umpama macam makan muntah dia sendiri balik. Dah muntah, makan balik muntah tu. Perumpamaan dia. Tapi dia kata, tapi ustaz, hak bekas tunang saya ni, dia yang nak bagi cincin tu kat saya. Dia tak apa, hak tu dia yang nak bagi. Kalau kita minta, tak boleh dalam agama. La yajuz. Itu ada banyaklah beberapa masalah. Boleh tak nak letak, nak bagi syarat sedekah, nak bagi sedekah ataupun nak bagi hadiah dengan bersyarat? Boleh tak nak letak syarat? Contoh, seorang mak ataupun seorang mak dengan ayah kata, ayah dengan mak ni nak bagi rumah kat hang, tapi dengan syarat selama mana mak ayah hidup, rumah ni hak ayah dengan mak lah. Tapi bila mak ayah dah tak ada, rumah ni yang hang punya. Tu satu. Ataupun dia bagi syarat macam ni, rumah ni mak dengan ayah akan bagi. Mak ayah akan bagi dengan syarat, kamu duduk kat rumah ni jaga mak, kalau tak jaga tak dapat. Itu letak syarat. Boleh tak nak letak syarat ketika nak bagi hadiah ataupun nak bagi sedekah? Ulama khilaf pandangan ni. Antara pandangan yang masyhurnya ialah kata boleh, kerana terdapat maslahah kebaikan untuk orang yang memberi hadiah kepada, untuk orang yang nak bagi hadiah tu. Wallahu a'lam. Dia tanya, ustaz, kalau macam orang duk letak tabung, bagi tabung kan, dia cakap nak bagi 10 ringgit, dekat Phuket ada 50 ringgit, boleh tak saya buh 50 tu saya minta balance 40? Tu tak apa. Tu tak apa. Jangan buh 50, ambil balik 50. Tu tak boleh. Tak harus. Wallahu a'lam. Itu berkenaan tentang sedekah yang sunat. Habis dekat tu. Sedekah yang wajib pula terbahagi, iaitu zakat. Dan zakat ni pula terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama disebut zakatul fitri ataupun kita sebut dengan zakat fitrah. Yang kedua disebut dengan zakatul amwal, zakat harta. Jangan keliru tu. Sagi dia duk faham hak dia duk bayar zakat masa bulan puasa dengan raya tu, dia kata tu kira zakat dah tu dia bayar. Dah. Hak tu zakat fitrah. Dia ada waktu-waktu dia, yang waktu haram, waktu makruh, waktu sunat, waktu harus, waktu afdal. Dia ada sunat, dia ada waktu-waktu dia. Baik. Yang zakat amwal ni antaranya yang menjadi polemik di kalangan masyarakat ialah, saya tak bincang lah, tuan-tuan pun tahu, zakat tanaman, zakat binatang, zakat emas dan perak. Saya nak sebut sikit beberapa jenis zakat. Antaranya kalau tuan-tuan bisa dengar nama zakat ma'adin dan zakat rukas.
Nama zakat ma'adin dan zakat rukas. Ini kita mengaji fiqh sikit lah. Mengaji fiqh sikit. Zakat ma'adin ni zakat apa? Zakat hak jenis orang hak duk korek tanah ni. Dia korek tanah, masa dia duk korek tanah tu, dia jumpa emas ataupun perak. Ni bukan zakat az-zahab wal fiddah. Zakat zahab wal fiddah, zakat emas dan perak ni, hak ni zakat hak kita duk pergi beli barang kat kedai ataupun kita duk ambil public gold beli segram tu, ada memang duk ada dah emas. Hak ni ada orang, saya ada 3 orang sahabat saya, dia buat depa duk beli apa, hak mesin macam mesin rumput tu. Dia detektor, dia bunyi titik-titik, depa korek lah. Ada rezeki dapat emas. Korek tu dapat emas. Ada kawan-kawan kami yang memang buat untuk cari emas dan perak. Baik, kalau jumpa emas dan perak ketika gali, ya, kalau cukup haul, maka dia kena bayar zakat juga. Dia kata, tak, ni saya bukan beli, hak ni saya jumpa. Tak boleh, hak ni saya korek. Tak, kena bayar juga. Termasuklah perak. Kecuali dia korek tu, dia jumpa beberapa bahan galian, antaranya bahan-bahan mentah besi bumi yang berharga. Contohnya besi ke, contohnya titanium ke, apa bala lah, hak jenis-jenis besi tu berharga, tu tak kena zakat. Ataupun dia jumpa al-hajar al-karimah, batu-batu permata mulia. Dia korek, jumpa batu fairuz, jumpa batu zamrud, jumpa batu tanzanite. Contoh batu-batu tu berharga. Walaupun batu tu contoh zamrud Colombia, nama batu tu zamrud Colombia, besar ni segram 1000, berharga, mahal pada mahal, tapi tak perlu untuk bayar zakat. Yang kalau dia korek jumpa emas dan perak, itu bayar zakat. Jangan dia kata tak payah bayar lah, dia kata pasal hak ni saya korek, bukan saya beli, kena bayar juga zakat. Allah alam. Selesai kat situ. Itu zakat ma'adin. Zakat ma'adin. Yang kedua yang mungkin kita jarang dengar, iaitu nama dia zakat rukas. Zakat rukas. Zakat rukas ni ejaan dia macam mana? Ra, kaf, alif, zai. Rukaz. Rukaz ni ialah apa? Tuan-tuan biasa tengok tak kajian-kajian macam contoh ahli-ahli sejarah, bila mereka nak pergi masuk kat gua tu, masuk nak korek-korek kat gua ke, mereka jumpa ada mayat yang ditanam kat situ, kubur lama. Mungkin tak nampak kesan tanda kubur, mereka korek, ada mayat. Dan dulu ni, orang dulu ni bila mereka tanam mayat, bersama-sama dengan mereka ialah barangan-barangan berharga. Itu ada jumpa periuk, tak bisa lah, ni apa, mangkuk duit siling lama. Hak tu kena tak? Hak tu tak kena. Melainkan masa kita duk jumpa tu bersama-sama dengan pengebumian si jenazah tu ada emas dan perak, hak tu kena. Tapi kalau takat jumpa duit siling lama, duit siling lama ni pun mahal juga. Duit siling lama ni pun mahal. Dia tengok condition. Kalau pergi Kampung Jaya kan ada banyak duit siling kan. Saya duk belajar duit siling kat situ. Syok tengok duit siling ni pun zaman Cina mai tanah Melayu ni. Syok tengok duit siling tu. Walaupun dia ada nilai dan harga dia, jumpa ketika ditanam bersama dengan jenazah, maka hak tu tak kena zakat. Yang kena zakat kalau jumpa emas dan perak juga. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, yang seterusnya antara zakat yang menjadi isu, ni menarik perbahasan ni, iaitu berkenaan tentang zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Ada orang kata, saya tak mau bayar zakat pendapatan. Dia kata, sebab apa? Bagi kat saya satu dalil. Nabi kata zakat pendapatan ni kena bayar. Antara jasa Syekh Yusuf Al-Qardawi, antara jasa dia lah, banyaklah jasa dia. Antara jasanya ialah berkenaan tentang zakat pendapatan ni. Sehingga banyaklah negara-negara Islam
yang mengeluarkan fatwa wajib untuk membayar zakat pendapatan. Dia kata, ustaz, tapi saya nak pegang pandangan kata tak payah bayar zakat pendapatan, sebab memang ada pandangan tak payah bayar zakat pendapatan. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau nak bincang tentang isu khilaf ulama, hari ni hak orang tu kata duk ikut mazhab apa, ikut Nabi lah senang, dia kata kan. Duk ikut mazhab apa, ikut Nabi senang. Bukan senang nak terus ikut Nabi ni. Ketika Nabi buat keluar sesuatu keputusan hukum, kadang hukum ni jadi macam ni, kadang jadi macam ni. Nabi saja tahu keadaan tu. Maka sebab tu ulama mengkaji, sebab apa kali ni boleh, lepas tu tak boleh pula, lepas tu boleh pula. Jadi Allah SWT, kalau nak cerita bab khilaf ni, isu jamak qasar musafir, kita Kedah buat keluar fatwa 82 km kan. Hak paling latest ni 82 km, sebelum ni 90 km. Ada pandangan ulama kata selagi keluar rumah, tu maksud dia musafir. Dia kira kalau daripada rumah saya tu nak pergi kedai Pakcik Hasan, nak pergi tukang tonggeh, tu kira musafir dah tu. Kira saya dah boleh buat jamak kalau saya nak pegang mazhab macam tu. Jadi sebab tu adanya badan yang ada authority, badan yang berkuasa untuk gazetkan fatwa, finalize keputusan fatwa daripada sekian khilaf yang ada. Kita ada Jabatan Mufti Negeri Kedah kita. Jadi mufti kita dah bincang, Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah bincang, okey, kok mana pun zakat pendapatan wajib. Maka ada arahan daripada ulul amri, pemerintah, maka kita kena ikut arahan daripada ulul amri. Asal duk pening kan? Saya nak kena bayar zakat tak ya? Terus duk pening. Wallahu alam. Selesai. Habis. Baik, itu kenaan tentang zakat. Sekarang ni doa, yang nak bincang maksud doa lah ni. Doa ni siapa hak nak baca? Adakah orang yang memberi zakat atau orang yang menerima zakat? Ni perbahasan ni. Yang Nabi dalam Imam Nawawi naqal hadis ni, siapa yang nak baca? Kita yang menerima atau orang yang bagi kita? Jawapannya ialah, untuk muka surat ni, orang yang menerima tu kena baca doa. Orang yang menerima tu nak baca doa. Jadi timbul satu persoalan. Apa persoalan dia? Ustaz, maksudnya dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi ni, Nabi baca Allahumma salli alaihim. Maksudnya saya ni, kalau saya jadi amil zakat, saya nak kena baca Allahumma salli alaihi ke? Ataupun kita kata Allahumma salli ala fulanin bin fulanin ke? Adakah kita akan baca macam tu? Ataupun kalau tuan-tuan tengok masa Abi Aufa pergi bagi zakat kat Nabi, bagi sedekah kat Nabi, Nabi baca Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Jadi kalau kita jumpa, katalah Muhammad, mai jumpa kita bagi zakat, adakah saya nak baca ni Allahumma salli ala ali Muhammad? Itu Ali Muhammad tu merujuk kepada hak kawan ni, ambil Abu lah senang. Allahumma salli ala ali Abu. Boleh tak baca macam tu? Ni Imam Nawawi tulis ni. Nabi cakap, baik, inilah perbahasan. Kalau tuan-tuan tengok muka surat sebelah, ulama mengatakan tidak dianjurkan dalam doa tersebut. Hak ni yang saya nak syarah terus ni. Saya nak kena syarah terus, sebab dia jadi pening. Macam ni. Bismillah. Tuan-tuan tengok dalam surah At-Taubah tadi, a'udzubillah, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Baik, tuan-tuan tengok nah, khitabul ayat. Sebab tu kita kata kalau buat tengok Quran, jangan tengok terjemahan. Kalau tengok terjemahan takut silap, maka kena tengok tafsiran. Ayat ni, khitabul ayat,
ayat ni ditujukan ke atas Nabi. Nabi sahaja yang boleh sebut Allahumma salli ala ali Abi Aufa, Allahumma salli alaihim. Nabi saja boleh cakap macam tu. Atas alasan apa? Imam Nawawi rahimahullah menakalkan pandangan ulama yang sebelum-sebelum ni dalam kitab ni ada, iaitu kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hanya boleh kata kat Nabi. Kita tak boleh kata salam sejahtera ke atas kamu, Allahumma salli ala Iqbal, tak boleh. Allahumma salli ala Ghaffar, tak boleh. Allahumma salli ala Ali, nak memuliakan Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala Abi Bakar, Allahumma salli ala Umar, tak boleh. Tapi Nabi boleh kata kat orang lain. Jadi sebab tu kata ayat ni untuk Nabi, doakan orang yang bagi zakat kat Nabi, bagi sedekah kat Nabi. Jelas tuan-tuan. Sebab tu dulu ni dalam perbahasan Al-Azkar ni juga tentang penggunaan istilah hafizahullah, radhiyallahu dengan alaihi salam. Jadi perbahasan, kalau alaihi salam kita lebih fokus kepada orang-orang nabi-nabi dan rasul. Sebab tu pernah bincang mak Nabi Isa, Maryam tu nak sebut alaihassalam ke, sebab menjadi polemik di kalangan ulama. Ada kata Maryam tu adalah rasul, adalah nabi, tapi daripada kalangan perempuan. Tapi pandangan yang paling tepat sekali, Maryam bukan daripada nabi. Jadi kalau kita nak panggil Maryam radhiyallahu anha, pasal dia bukan nabi. Kalau radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhum, ramai lebih fokus kepada para sahabat, lebih fokus kepada para sahabat. Alaihi salam satu lagi boleh juga selain pada Nabi dan Rasul, boleh juga digunakan istilah tu kepada para malaikat. Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, itu boleh. Radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhu hanya difokuskan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Okey. Ataupun difokuskan kepada para tabi'in ataupun tabi'in. Contoh Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Baik, selesai. Kalau rahimahullah difokuskan kepada ulama-ulama yang bawah lagi. Contoh Imam Bukhari, Imam Nawawi, ulama-ulama macam tu. Ulama yang silam, yang duduk pada zaman salafus salih. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, sebut macam tu. Kalau ulama-ulama yang lagi baru, hak baru-baru ni, maksudnya bukan lapis-lapis Imam Nawawi yang layak untuk mendapat rahimahullah, maka seeloknya kita menggunakan dengan hafizahullah. Hafizahullah. Baik, itu antara istilah lah. Jadi poin saya untuk membahaskan tentang perkara ni, Allahumma salli alaihi, ataupun kita nak sebut Allahumma salli ala sekian nama, kita tak boleh baca. Ada setengah ulama dalam Imam Nawawi sebut, Imam Nawawi kata apa? Ada setengah ulama kata siapa-siapa terima zakat, maka dia ucapkan Allahumma salli alaihi ataupun Allahumma salli alaihi fulanin bin fulanin, maka hukum dia adalah makruh tanzih, makruh yang berat nak ke arah haram. Gitu. Jelas tak? Itulah penjelasan dia, pendek je. Tapi kalau tengok ni dia jadi nampak panjang sikit. Habis dekat tu. Lalu dia tanya, habis tu kami nak baca doa apa? Syiar Nabi boleh baca doa. Kami nak baca doa apa? Kita kena tengok hak bawah tu. Imam Syafi'i beserta para sejawatnya rahimahullah mengatakan sepatutnya seseorang mengambil zakat, mengucapkan kepada si pemberi zakat. Ini baru betul. Dia tengok Imam Nawawi menapalkan kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau orang nak terima zakat, hak dia nak kena cakap macam mana? Ajarakallah, semoga Allah memberikan kamu pahala.
fima a'taita, dengan apa yang engkau berikan, wa ja'alahu laka tahuran, dan menjadikan penyucian bagimu, wa baraka laka fima abqaita, serta memberikan berkat atas apa yang engkau tinggalkan. Macam tu. Ni doa yang kita kena baca. Dia ada dua pilihan doa. Ada dua pilihan doa. Doa pilihan doa. Baik, satu hak ni, satu lagi hak pendek sikit. Kalau hak ni yang cakap siapa dia? Orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat. Satu lagi doa penerima dan pemberi boleh baca doa tu. Sekali kita tengok. Baik. Doa ini dianjurkan bagi pengambil zakat, baik kaya ataupun miskin. Doa ini tidak wajib menurut yang masyhur dalam mazhab kami, yakni mazhab Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Baik, sebahagian sejawat kami mengatakan doa ini wajib kerana Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib di atas pemerintah untuk mendoakannya. Dalilnya secara tersirat sebagaimana perintah dalam ayat. Macam ni tuan-tuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ni menarik. Orang duk kata kita ni ikut mazhab Imam Syafi'i, ikut mazhab Imam Syafi'i. Kita kena jelas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan semua dia akan jadi qaul mu'tamad. Dia bukan akan jadi semua satu pandangan yang sepakat. Semua akan jadi hukum begitu. Akan ada daripada mazhab Asy-Syafi'i, dia mempunyai perbezaan pandangan dalam mazhab tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Imam Nawawi ni, dalam Al-Azkar, Imam Nawawi kata, sebahagian daripada sejawat kami kata doa ni tak wajib. Tak wajib pun baca. Tapi ada sebahagian daripada sejawat kami kata doa ini wajib dibaca. Daripada pemerintah. Pemerintah kena baca, wajib untuk baca doa ni. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tengok, kerana kalau tuan-tuan pasal Imam Nawawi kata apa? Dalilnya secara tersirat sebagaimana perintah dalam ayat. Baik. Di mana perintah pada ayat? Wasalli alaihim. Allah suruh Nabi doa kepada orang yang membayar zakat. Nabi ketika tu jadi apa? Pemerintah. Jadi tersirat dia ialah apa? Pemerintah kena doa. Itu tersirat dia. Namun ada sebahagian kata tak wajib, ada sebahagian kata wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i. Selesai. Wallahu a'lam. Habis. Dekat tu. Seterusnya, saya sambung bawah lah. Kalau tuan-tuan tengok pada perenggan yang baru, yang saya kata ulama mengatakan tidak dianjurkan dalam doa tersebut, itu saya tak mau syarah pasal saya dah syarah dah tadi. Saya dah syarah dah tu. Tuan-tuan tengok perenggan hak bawah tu, sebahagian mereka mengatakan hukumnya menyalahi dan tidak dikatakan makruh. Baik. Maksudnya apa? Pandangan yang kata siapa-siapa yang dibaca Allahumma salli alaihim ataupun Allahumma salli ala sekian-sekian, ada yang kata tak makruh, cuma dia menyalahi sunnah. Okey, takat tu dulu. Okey, tuan-tuan pi hujung perenggan tu. Namun, namun tu, apabila digunakan sebagai ikutan, maka boleh saja dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Ni macam mana pula ni? Ni macam mana? Tuan-tuan tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Mula dengan siapa? Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga. Hak tu tak apa. Mula selawat tu, selawat salam sejahtera mula kat Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Tak apa. Yang tak boleh Allahumma salli ala ali Muhammad. Allah dia tak mula dengan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala ali. Selawat ni hanya khusus untuk Nabi saja. Macam tu. Allahumma salli, kalau katalah nak selawat ke atas Abu Bakar, boleh tak ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun wa ala alihi wa ashabihi. Kalau ikutnya wa ashabihi ni duduk dalam Allahumma salli ni,
Tapi sebab kita dahulukan Muhammad dulu, maka itu tidak mengapa. Macam tu. Contoh, saya bagi contoh mudah lah. Kalau nak doa juga, saya tak apa Ustaz, saya nak doa macam mana Nabi doa, sebut selawat. Antara jalan pilihan yang kita boleh buat ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ala ali sekian-sekian. Itu tak apa. Sebab kita mendahulukan selawat ke atas Nabi Muhammad, tu tak apa. Jangan selawat tu ke atas orang tu, pasal orang tu tak layak untuk mendapat selawat. Jelas tuan-tuan. Wallahu a'lamu bissawab. Habis dekat tu. Ulama salaf juga melakukannya. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukannya dalam doa tasyahud dan selainnya. Lain halnya apabila mengucapkan selawat secara tersendiri. Ini telah saya jelaskan dengan cukup terperinci dalam perbahasan mengenai selawat ke atas Nabi SAW. Kita dah pernah bahas dah berkenaan tentang selawat ke atas Nabi SAW. Kalau kita nak selawat Allahumma salli ala Muhammad, sampai dekat tu saja pun tidak menjadi masalah. Kalau rajin sampai wa atba'ihi pun boleh. Tapi kalau nak selawat sendiri Allahumma salli ala Muhammad, Allah boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Perbahasan berkenaan tentang selawat ni sebenarnya lama itu kita buat, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita selesai. Baik. Niat zakat. Ni contoh bab niat dah ni. Contoh bab hukum fiqh. Niat zakat hukumnya wajib. Jangan keliru ni. Saya dia kata, Ustaz, rupanya dia baca tajuk zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Bila dia baca tengok tak wajib. Hak tak wajib tu doa, hak wajib tu zakat. Takut keliru. Zakat tu wajib kalau cukup syarat apa semua tu. Yang sunat tu adalah doa. Baik. Niat zakat hukumnya wajib. Niat ini dilakukan dalam hati sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Mahallun niyah, kata ulama. Mahallun niyah fil qalb. Tempat jatuhnya niat itu di hati. Tempat jatuhnya niat itu di hati. Saya insya-Allah panjang umur murah rezeki, kuliah minggu depan insya-Allah bab Asmaul Husna. Minggu sekali lagi tu bab azkar, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan tentang rukun-rukun niat. Rukun-rukun niat. Jajadah usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah, maksud Allah tu, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum tunai kerana Allah. Hak sahaja tu kena dah. Tunai tu kena dah. Jadi dalam lafaz niat yang panjang tu, yang mana yang penting nak kena sebut. Hak tu dibahaskan dalam rukun-rukun niat. InsyaAllah 2 minggu lagi panjang umur murah rezeki, kita akan tengok rukun-rukun niat. Penting tak tu? Kita kena tahu rukun-rukun niat. Baik. Jadi dianjurkan untuk diikuti dengan ucapan dengan lidah. Anjuran saja. Anjuran sahaja. Kita niat, ya Allah ya Tuhanku, aku niatkan zakat ni apa semua tu kita sebut. Hak tu lafaz niat tu, itu sunat saja. Macam mana kita duduk sembahyang, usalli. Hak usalli tu bukan niat. Hak tu lafaz niat. Macam puasa kan, puasa. Dia makan sok. Dia tengok jam, ada lagi 5 minit ni. Tak dah. Dia pun makan cepat-cepat. Masa dia makan cepat-cepat tu, lepas tu dia kenyang duduk. Kenyang. Tiba-tiba orang bang. Tiba-tiba dia kata macam ni, Allah, tak ada niat. Dia kata, pasal tak? Dia tak baca hak nawaitu sauma qadin tu. Dia kata, Allah, tak ada niat. Hak tu lafaz dia. Perbuatan dia tu dah menunjukkan kata dia memang niat nak puasa. Sama macam mandi wajib. Mandi wajib, mula-mula dia wah-wah keluar isyarat nak kena, tak belakang tengah masuk kulit mandi. Segera kulit ni sampai kecut sampai dah betul-betul yakin tu, dia keluar bilik dia. Dia kata, Allah, aku ada sebut dah tadi nawaitu raf'al hadasil akbari. Tu hak tu lafaz ni. Perbuatan dia hak mandi tu
Perbuatan dia kalau mandi biasa dia tak sedetail tu, tak terperinci setara tu. Tapi bila perbuatan dia tu sampai betul-betul teliti semua tu, hak tu dah menunjukkan kata dia memang niat mandi wajib. Jadi insya-Allah 2 minggu lagi kita akan bincang, saya akan kongsi dengan tuan-tuan rukun niat. Penting tu. Baik, sikit kita tanah. Apabila hanya mengucapkan dengan lidah tanpa meniatkan. Ni bahaya. Dia cakap, ada orang tanya, Ustaz, boleh ke jadi? Ada 2 keadaan orang tu jadi. Jadi yang pertama, ketika dia bagi zakat, dia bunyi lafaz niat tu, tapi dalam hati tu dia bukan nak bayar zakat pun. Terpaksa. Dia tak mau niat. Tak ada tu, tak mau bayar. Keadaan kedua, iaitu dalam keadaan orang tu tak sedar. Dia bayar, mungkinlah hari tu dia sibuk, dia jadi otak dia jadi blank. Orang main cakap-cakap je kan. Wallahualam lah keadaan-keadaan macam tu. Kadang kita bisa jadi tadi cakap apa tadi tak perasan. Bisa jadi. Itu. Jadi mungkinlah dia tak teli dengan perbuatan dan niat dia. Baik, tak selari. Maka terdapat perbezaan pendapat dalam keabsahannya, yakni kesahihannya. Yang paling benar adalah tak sah. Walaupun dah khilaf ulama, ada ulama kata sah je walaupun hati tak sekata, tapi dia cakap sah. Tapi pandangan yang paling tepat sekali ialah cakap tapi hati tak niat dia nak bayar zakat, tak sah. Sebab mahallun niyah fil qalb, tempat jatuhnya niat itu di hati. Baik, tidak wajib bagi pembayar zakat ketika meniatkan untuk juga mengucapkan ini adalah zakat. Macam tu. Contoh, orang nak bayar zakat, dia tak wajib kata ni saya nak bagi zakat ni duit zakat dia tak wajib kat situ. Tak wajib. Tak wajib nak sebut ni zakat saya bagi ni duit zakat ni. Tak wajib. Tapi kalau nak sebut tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Ni duit zakat. Kalau tak sebut pun tak apa, tak menjadi wajib. Namun cukup dengan membayar kepada orang yang memiliki kepentingan atas perkara-perkara tersebut. Apabila mengucapkannya maka tidak ada apa-apa. Maksudnya apa dia? Kalau kita kata ni bayar zakat cakap ke tak cakap ke dia tak ada apa. Yang penting niat kita kata hak ni duit untuk zakat. Sudah habis. Macam tu. Cuma tok guru kita dulu dia teliti. Bukan saya kata ulama-ulama silam tak teliti. Tuan-tuan kena clear ni. Ketika ulama-ulama dulu buat keluar pandangan, dia melihat masyarakat setempat, suasana masyarakat tu macam mana. Tok guru kita melihat masyarakat setempat, kita kena beringat lagi ni. Kita kena lebih berhati-hati. Tu saya kadang-kadang saya geram bila hari ini ada orang-orang yang mempelekehkan pandangan-pandangan tok guru kita. Dia kata apa tok guru tanah Melayu ni raja nak bagi menyusahkan masyarakat Melayu. Bukan menyusahkan, teliti. Dia teliti. Dia memang teliti. Wallahu a'lam. Selesai. Sikit kita tanya. Disunatkan bagi pembayar zakat, sedekah ataupun nazar. Nazar ni wajib tuan-tuan. Saya nasihatkan pada diri saya dan tuan-tuan, sebelum nak nazar apa-apa, fikir dulu. Baru ni saya nak sentuh sikit nazar ni. Ada seorang artis ni, bagus. Saya tak kata tak bagus. Dia nazar lepas balik umrah dia nak pakai tudung. Bagus. Tapi sebenarnya nazar dia tu tak sah. Sebab tutup aurat tu dah memang wajib. Tak perlu nazar pun memang kena tutup tudung. Kena pakai tudung, kena tutup aurat. Jelas. Saya nazar kalau SPM saya straight A, saya nak sembahyang 5 waktu. Nazar tu tak sah. Sebab memang tak ada ke, fail belungguk ke, kena sembahyang. Kewajipan nazar atas perkara mafruḍat, perkara-perkara fardu tak sah hukum dia. Tak sah. Sama juga macam kalau saya nazar, kalau saya dapat SPM 10A, saya nak minum arak. Saya kata, Ustaz, saya dapat 10A, saya nak minum arak pasal nazar. Dia kata, tak boleh nazar pada perkara-perkara muharramat, perkara-perkara haram. Itu saya nak sikit nazar.
ataupun kafarat. Kafarat ni ialah penebus dosa. Contoh, orang kafarah dosa ni ada banyak lah tuan-tuan. Antaranya ialah orang yang merosakkan puasa aja di siang hari Ramadan dengan cara berjima', maka dia kena kafarah. Dan sebagainya dengan mengucapkan, ni orang hak bayar ni, sama ada dia bayar zakat tu sebab memang dia nak bayar zakat, ataupun sebab sedekah, ataupun sebab nazar, ataupun sebab kafarah, doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, yang bermaksud, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita dah buat dah tuan-tuan, Tuhan nak terima, Tuhan tak terima tu hak dia, tapi hak kita ialah hak untuk buat dan hak untuk meminta agar Tuhan terima ibadah kita. Kita benda yang paling kita takut ni, pulun-pulun nak buat Tuhan tak terima, dia jadi cekelak angin, hak tu kita takut. Tapi jangan fikir begini pula, Ustaz, mereka hak duk buat tu pun belum tentu Tuhan tak terima, tak terima, jadi saya duk fikir saya tak buat. Kalau saya tak buat ni tentu-tentu tak terima. Nak terima apa dah tak buat, jadi saya pun tak letih, dia kata. Orang tu boleh letih saja, ada Tuhan tengok usaha kita, hasil tu hak dia, ikutlah dia nak terima ke tak. Tapi hak kita minta kat Tuhan supaya Tuhan terima ibadat kita. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan doa ini berkaitan dengan Ibrahim dan Ismail serta isteri Imran. Ini cerita tentang peristiwa tu, korban tu, Ibrahim dengan Ismail tu. Kan lepas korban tu dibaca dengan doa ni, semoga diterima ibadah korban tu. Dan boleh juga, walaupun doa ni khusus masa untuk ibadah korban, apa sahaja ibadah yang tuan-tuan buat, yang kita buat, boleh kita baca doa ni, semoga Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duk kata nak lajak 8.35, dia jadi lajak macam biasa juga lah. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan atas kesudian tuan-tuan dan puan hadir pada malam ni. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhotiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Sakharna ma'a dawdil jibal sabbihna tara kunna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal 'aqla wal hifdha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta diri dulu tuan-tuan. Assalamualaikum.